Okay, selamat pagi semua kepada yang hadir pada pagi ini. Jadi kita akan teruskan tajuk seterusnya dalam bab 3 iaitu Project Brief. Untuk pengetahuan kamu, ujian kamu akan sehingga tajuk inilah, okay, Project Brief ya. Jadi tolong buat ulang kaji daripada bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Okay, ada 4 bab nanti ya untuk ujian pertengahan tahun ini. Okay, so pada minggu lepas, okay, boleh keluarkan buku teks ya. Keluarkan buku teks. Muka surat 56 ya, muka surat 56. Okay, hari ini kita akan masuk tajuk 3.1.5 aplikasi Project Brief dalam bentuk jadual dan lakaran. Okay. Sebelum itu kita lihat dulu apa objektif pembelajaran kita. Okay, pada akhir pembelajaran ini kamu dapat mengaplikasikan Project Brief dalam bentuk jadual dan juga dalam bentuk lakaran. Okay, dengan betul lah. Okay. Kemudian untuk sebagai kriteria kejayaan kamu hari ini, kamu dapat menyenaraikan 7 ciri Project Brief yang kamu sudah belajar sebelum ini. Dengan mengaplikasikannya dalam bentuk data. Okay, kemudian kamu dapat melengkapkan maklumat produk yang dihasilkan dalam bentuk jadual. Kemudian yang ketiga, melengkapkan maklumat produk yang dihasilkan dalam bentuk jadual dan seterusnya melakar idea projek berdasarkan borang Project Brief. Okay, so ini yang akan kita pelajarilah. Sebelum itu, semua ada buku kerja dekat kamu sekarang. Cuba lihat buku kerja kamu, muka surat 44. 5 minit, untuk 5 minit ni cikgu akan bagi tahu sedikit jawapan lah. Okay, sedikit jawapan. Okay, untuk muka surat 44, okay, apa itu definisi Project Brief? Sila tanda. Okay, guna pen merah. Okay, Project Brief ialah, ingat cikgu kata, proses perbincangan awal antara dua pihak iaitu pengurus projek dengan pelanggan. Okay, apa tujuan Project Brief? Tujuan dia ialah untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada pelanggan mengenai produk yang ingin dibangunkan. Okay, so itu tujuan dia. Kemudian ciri-ciri Project Brief ada 7. Okay, boleh saya minta seorang sebutkan? Siapa volunteer? Ada yang volunteer untuk jawapan muka surat 44? Siapa yang tak dapat masuk ni? Ada yang tak dapat masuk? Suruh cuba lagi ya, siapa yang tak dapat masuk, bagi tahu, cuba lagi, cikgu akan accept. Okay, Faizan, boleh bagi jawapan soalan C tu, buka surat 44. Ada Faizan? Tak ada bunyi ni. Okey, kalau tak ada, Poh? Ada Poh? Ada. Okey, sebutkan ciri-ciri Project Brief. Tajuk projek, gambaran keseluruhan projek, kriteria produk, perancangan pengurusan projek, analisis kajian, lakaran idea, mock-up atau model. Ya. Okay, so itu kita sudah bincangkan pada minggu lepas lah. Okay, pastikan awak ada jawapan tu. Okay, untuk muka surat 45, okay, cikgu baca secara ni ya. Jawapan dia yang paling atas nombor 1 ialah tajuk projek. Kedua, lakaran idea. Ketiga, gambaran keseluruhan projek. Keempat, kriteria produk. Kelima, model kelima, penghasilan mock-up atau model.
Keenam, analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran. Dan ketujuh ialah perancangan dalam pengurusan projek. Okey, so 7 itulah. Okey, kemudian muka surat 46. Okey, yang ini macam mana kita nak rancangkan dalam pengurusan projek. Pastikan awak ada tulis skop projek. Okey. Apa dia? Krishi? Ada buku pastikan ada buku. Faizan? Ini bukan dalam buku teks, ini ialah buku kerja. Okey, buku kerja. Cikgu mau semak yang tugasan minggu lepas sebab ramai yang tidak hantar lagi pada cikgu. Okey. Tolong semak di buku kerja. Buku kerja tahukah yang kulitnya warna hijau tu? Faizan, Sofia dah dapat? Make sure dia link tu betul ke tidak? Okey. Okey, muka surat 46 sudah. Pastikan ada skop projek, ada masa, ada perancangan jadual kerja, ada kos pengeluaran dan pembentukan kumpulan. Okey. Dan untuk soalan 47 dengan 48, yang itu ada dalam buku teks. Kamu salin saja daripada buku teks ya. Okey? So kalau ada apa-apa nanti kamu boleh PM cikgu. Okey, untuk hari ini kita pergi ke yang seterusnya. Okey, 3.1.5 ini tajuk kita pada hari ini iaitu aplikasi project brief dalam bentuk jadual dan juga dalam bentuk lakaran. Okey, pada minggu lepas kamu telah membuat proses penyaringan maklumat kan? Okey, jadi setelah awak menyaring maklumat, kamu kena buat proses yang seterusnya iaitu kena aplikasikan data itu dalam bentuk jadual. Okey, kemudian dalam bentuk lakaran. Jadi aplikasi project brief ini melibatkan semua ciri yang Poh sebut tadi. Okey, yang kamu sudah belajar pada minggu lepas. Okey, manakala dalam bentuk lakaran pula, dia kena ada prinsip, elemen dan inovasi lah. Okey, nanti kita tengok satu persatu. Okey, ini dia dalam bentuk jadual. Siapa ada buku teks, buka muka surat 56. Muka surat 56. Okey, jadi dalam jadual aplikasi projek, dia ada A, B, C, D, E, F, G ya. Semua ni ada ciri project brief. Okey, ada 7 semua dia. Okey, ada 7 semua dia. Okey, yang pertama ialah tajuk projek. Okey, contohnya dalam buku teks dia bagi contoh bakul serbaguna. Jadi dekat tajuk tu tulislah nama projek kamu. Kalau kamu buat beg sandang, tulis tajuk situ beg sandang. Okey. Tapi untuk buku teks saya bagi contoh ya yang sama dalam buku teks iaitu bakul serbaguna. Jadi setiap persoalan ini yang ada pada petak sebelah kiri, kamu kena jawab, okey, di petak sebelah kanan. Itu namanya kita mengaplikasi, okey. Jadi apakah jenis produk atau perkhidmatan? Jadi jawapan dia bakul serbaguna. Okey, apa kegunaan produk ini? Okey, membawa barangan bersaiz sederhana. Okey, boleh digunakan sebagai bekas simpanan barangan. Okey, di manakah produk ini digunakan? Okey, jawapan dia di rumah atau di tempat yang sesuai. Jadi itulah maksudnya kita melengkapkan jadual tadi, kita aplikasikan dia dalam bentuk jadual. Okey, kita tak buat dia dalam poin-poin lah. Okey, begitu juga kita pergi yang kedua, gambaran keseluruhan projek. Siapa yang menggunakannya? Biasa yang pakai bakul ni ialah suri rumah, orang yang ibu-ibu mak kita lah. Okey, kemudian apakah tujuan produk ini dihasilkan? Okey, memudahkan pengguna membawa barangan atau sebagai tempat bekas simpanan. Adakah produk ini diperlukan?
oleh pelanggan? Ya, amat diperlukan. Okey, bagaimanakah produk ini digunakan? Okey, dipersembahkan dalam pelbagai warna ataupun awak boleh cakap dipersembahkan dalam pelbagai saiz. Boleh juga. Okey. Kemudian reka bentuk produk. Apakah elemen dan prinsip reka bentuk yang akan digunakan? Okey, elemen, kita ada berapa elemen? Ada 7 elemen kan? Bab 1, kita ada 7 elemen. So, senaraikanlah apa elemen yang ada pada bakul tu. Okey. Kemudian kriteria dia apa? Kemudian adakah produk ini inovasi daripada produk sedia ada? Okey, kamu cakaplah ya, inovasi terdapat pada produk ini. Okey. Kemudian perancangan dalam pengurusan projek. Okey, itu soalan-soalan dia yang perlu kamu jawab. Okey, kena jawab di sebelah kanan. Okay, seterusnya kita tengok masih dalam jadual lagi, ini sambungan dia sebab tadi tak cukup. Okey, analisis reka bentuk. Okey, jadi kamu dikehendaki membuat perbandingan. Okey, di mana kita buat perbandingan? Okey, kita boleh pergi Google lah. Google bakul-bakul yang ada di pasaran dan lepas tu kamu buat perbandingan. Okey, di perbandingan A, perbandingan B, macam mana bakul tu. Okey, kemudian kamu buat lakaran idea. Okey, bagaimana rupa bentuk yang akan kamu hasilkan itu dalam bentuk 2D dan juga 3D. Okey, buat dalam 2D dan 3D. Dan seterusnya ialah penghasilan mock-up. Okey, bila kamu sudah selesaikan jadual ni tadi, kamu akan hasilkan produk itu menghasilkan menggunakan kertas mounting board, gum, okey, ataupun bahan-bahan terpakai lah. Okey, itu namanya mock-up. Okey, mock-up ni dia bukan produk sebenar dia cuma olokkan saja. Okey, jadi boleh faham tak macam mana mengaplikasi untuk dalam bentuk jadual? Inilah jadual dia. Boleh faham? Okey. Next ialah kita lihat macam mana pula kita aplikasikannya dalam bentuk lakaran. Tadi lebih kepada bentuk kamu tulis dalam jadual maklumat tu. Jadi sekarang kita nak buat dalam bentuk lakaran. Jadi apa yang kamu kena buat? Kena melakarlah, kena ada pensel, kena ada kertas. Okey, dan kamu kena lakar apa yang kamu nak buat. Okey, macam contohnya, inilah bakul yang dia nak buat ni. Okey, ini gambar dia. Okey, dia ada pandangan hadapan, pandangan atas dengan pandangan sisi. Okey, lepas tu dia pecahkan dia dalam bentuk begini supaya nampak dalam 2D. Okey, atas, hadapan dengan sisi. Okey, so apabila kamu melakar nanti, kena tunjuklah elemen kamu apa. Macam ni dia kata ini elemen saiz. Okey, ini prinsip keseimbangan. Okey, kemudian pemegang dia untuk keselesaan. Okey, lepas tu ada pengulangan, prinsip pengulangan. Okey, kena tunjuk. Okey, apa prinsip kamu guna, apa elemen yang kamu guna. Itu saja. Okey, so itu dalam bentuk lakaran. Jadi sekarang ni cikgu tunjuk ini contohlah lakaran yang perlu dibuatlah. Okey, ini contoh. Okey, so boleh faham kan dalam bentuk jadual dan juga dalam bentuk lakaran ya. Okey, jadi untuk tugasan kamu pada hari ini ialah kamu kena buat muka surat mana tadi ya? Dua 3.15. Nanti dalam buku kerja cikgu akan minta kamu buat muka surat 49 lah dan 50. Okey, dua muka surat tu. Tapi sebelum tu cikgu nak bagi kamu tema dulu.
Okey, ini ialah markah ni nanti cikgu akan ambil ya sebahagian daripada ujian peperiksaan pertengahan tahun. Jadi tema yang cikgu bagi ialah kamu buat satu rak alat tulis serbaguna. Okey, rak alat tulis serbaguna. Kenapa cikgu pilih itu? Sebab kamu ialah murid dan murid memang perlu ada alat tulis. Jadi bila kita nak belajar, kadang-kadang kita punya pensel ataupun pen ataupun pemadam semua berselerak. Jadi kita nak buat satu projek iaitu kita akan menghasilkan rak alat tulis serbaguna. Okey, jadi apa yang kamu perlu buat nanti, buat lakaran. Okey, lakaran macam ni, ini contoh ya. Buat dengan barang-barang terpakai yang ada di rumah kamu. Okay, contohnya mungkin kamu ada kotak-kotak kasut ke kotak apalah. Okay, buatlah. Lepas tu kamu potong, cantumkan dia, buat dalam bentuk segi empat ke. Kemudian kamu letakkan stiker ke. Okay, balut dia dengan cantik. Okay, so sehingga dia terhasil menjadi sebuah inilah produk. Tapi sebelum awak buat produk tu, cikgu nak lihat lakaran dahulu. Okey, cikgu mau lihat lakaran ya, bukan cikgu mau lihat produk. Okey, minggu depan baru kita buat produk. Okey, sekarang buat lakaran. Ini contoh cikgu bagi contoh. Okey, ini pastikan bentuk 3D letak dia punya label kan begitu. Okey, ini lagi satu. Ini pun rak alat tulis. Okey, pastikan boleh nampak pandangan hadapan, sisi dengan atas. Okey. Ini lagi satu gambar dia sama juga. Ini dia buat daripada kayu pun boleh, daripada papan pun boleh ataupun daripada kotak pun boleh. Okey. Lakar dahulu. Okey. Sekarang ni kamu di hujung jari saja kamu Google. Okey, kamu carilah DIY membuat bahan membuat rak daripada bahan terpakai. Banyak keluar gambar. Kamu cari di YouTube. Okay, so kamu lakar dahulu. Okay, nanti minggu hadapan baru kita buat. Okay, kemudian ini contoh dia guna daripada tisu tandas tu. Kan dia ada kertas keras. Okay, dia gumpul. Kemudian dia gunakan tali dan ikat lah. Okay, dan cantumkan. Ini pun satu idea yang bagus. Okay, kemudian ini sama juga tisu tandas yang sudah habis kan. Dia punya pemegang tu. Okay, kemudian dia gunakan kotak untuk balut dia dengan cantik, lepas tu dia warnakan. Okay, dia susun. Okay. Ataupun kamu ada batang aiskrim. Okay, ataupun kayu-kayu yang cantik. Apa-apa saja yang ada di rumah kamu, kamu buat begini. Okay. Cari idea. Okay, ataupun ini kotak botol mineral pun boleh dijadikan tu. Lepas tu kamu cari bagaimana kamu nak balut dia. Okay, cantikkan dia. Okay, lepas tu susun buat banyak-banyak. Okay, jadilah dia rak. Okay, jangan buat satu saja. Itu bukan rak sudah. Okay. Kemudian siapa ada straw, mungkin ibu kamu ada hobi nak buat bakul macam ni, buat bakul. Jadi kamu modify dia lah. Buat ubah suai jadi rak penyimpanan alat tulis kamu. Okay, boleh juga guna straw. Okay, ini sama juga dia guna kotak. Okay, boleh guna kotak. Okay, so itu adalah kamu punya tugasan untuk hari ini. Okay, yang pertama buat buku kerja muka surat 49. Okay, 49 semua lihat. Okay, yang itu kamu cari jawapan dalam buku teks lah. Okay, isikan. Kemudian yang kedua, lakarkan rak alat tulis serbaguna. Kamu lakarkan rak kamu itu di dalam buku kerja kamu muka surat 50. Okay, siapa yang tak ada buku kerja buat dalam kertas atau buat dalam buku latihan. Okay, saya nak lihat lakaran ini. Kalau hari esok Selasa, cikgu mau semua murid hantar kepada cikgu. Begitu juga kelas cikgu Jun. Hantar untuk satu Exora. Kalau satu Lavandula, sila hantar hari Khamis.
Cikgu mau ambil lakaran ini. Okey, lakaran ini cikgu akan ambil 10%, 10% lakaran ini untuk markah peperiksaan pertengahan tahun kamu. Cikgu akan tambah. Jadi bila melakar, buatlah dengan bersungguh-sungguh. Kamu sudah belajar dalam tajuk lakaran kan? Okey, macam mana teknik dia? Pastikan kamu nak buat oblik ke ataupun isometrik ke ataupun perspektif. Mana ikut kesesuaian kamu. Okey, lakarkan, buat cantik dan labelkan macam yang cikgu tunjuk tadi ya. Okey, ada yang tanya cikgu, boleh ke warna? Boleh. Okey, kamu boleh buat rendering dia. Tahu belajar rendering hari tu cikgu dah bagi tahu kan? Gunakan pensel warna pun boleh ataupun gunakan pensel. Okey, gunakan tona warna. Jangan semua sama warna dia. Maksud cikgu jangan semua tona warna tu sama. Mesti ada yang gelap, mesti ada yang kurang gelap. Macam tu. Okey? Dan untuk seterusnya nota ringkaslah macam biasa, catat sehingga tajuk hari ini iaitu 3.1.5. Okey? So lepas tu screenshot. Jangan lupa screenshot. Sebab ramai yang belum hantar ni. Ini cikgu rekod ni. Setiap kali kamu hantar, cikgu akan rekod markah. Okey? So ada soalan? Ada soalan tak kelas? Tiada. Sudah. Okey, jelaskan hari ni simple saja kamu punya kerja tugasan. Okey, minggu depan cikgu akan masuk 3.16 dengan 3.17 lah kita kasi habis. Lepas tu nanti kita akan buat sesi ulang kaji sedikit lah sebelum kamu peperiksaan pertengahan tahun. Okey? So kalau tak ada soalan, okey, kita boleh bersurai. Cikgu akan maklumkan nanti dalam grup lah apa tugasan kamu. Okey, terima kasih kerana hadir ya.